Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. So pagi ni saya dan team e-learning akan assist untuk training for LMS Part 1 di mana straight away once saya finish my sedikit briefing, so nanti Encik Khairul Bukhari akan teruskan dengan hands on. So kita lebih kepada hands on lah untuk hari ini. Dan nota juga telah pun disediakan oleh pihak kami dan saya pasti host akan berikan kepada para peserta dan kepada mana-mana peserta yang inginkan bertanyakan soalan, so boleh up soalan dalam chat box di mana our team akan assist. Kita ada Encik Nizar, kita ada Encik Andi, Encik Ismail Afandi, kita ada Cik Azira dan juga coming soon insyaAllah Cik Nordin akan masuk join in. Right, so sebelum itu saya akan share ada few slides for today's punya training sebelum kita proceed dengan Encik Khairul for the hands on. Boleh nampak Boleh, Doktor. Alright, terima kasih. Right, so pagi ni kita akan go through for the LMS Part 1 di mana the synopsis sebagaimana yang telah diberikan adalah sebagaimana berikut. Okay, so kalau kita tengok for learning management system untuk Part 1 dia merupakan ronjakan nombor 9 daripada pembelajaran dalam talian pelan pembangunan pendidikan Malaysia tahun yang telah pun dikeluarkan pada tahun 2015 untuk rancangan 2015 hingga 2025 di mana khusus ini mendedahkan para peserta. So pada hari ini kita nak expose peserta kepada konsep dan asas penggunaan sistem pengurusan e-pembelajaran di UMT, bagaimana kita nak gunakan our LMS, bagaimana nak bangunkan, bagaimana nak guna untuk for teaching purposes dan juga mana-mana assessment yang berkaitan. Seterusnya untuk meningkatkan kualiti dan menyokong proses PDP dalam talian. Lebih-lebih lagi dalam keadaan semasa iaitu pandemik COVID-19. Right, untuk seterusnya iaitu objektif program pada pagi ini adalah memperkenalkan konsep asas pengetahuan, kemahiran dan pengurusan sistem e-pembelajaran di UMT. So besar harapan kami semua yang para peserta telah pun maklum tentang our LMS iaitu Learning Management System yang telah sedia ada dibangunkan di UMT. Seterusnya, membangunkan e-kandungan yang berkualiti, asli dan terbuka berasaskan kepada piawai yang telah ditetapkan bagi mengukuhkan proses PDP. Seterusnya, pengendalian pembelajaran secara teradun ataupun blended learning. Dan the third one adalah menggalakkan pemerbudayaan sistem e-pembelajaran UMT iaitu model yang telah pun kita gunakan bagi pelbagai tujuan PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran merangkumi kaedah penilaian yang sedia ada dan juga ruangan-ruangan yang berkenaan yang boleh dieksplor oleh para peserta ataupun pensyarah kita pada pagi ini. Okay, Learning Management System di UMT ataupun kita panggil dan kita namakan sebagai Lentera. What is LMS? Merupakan software application for the administration, documentation, tracking, reporting and delivery of educational courses or training programs. So this is all about LMS. Kenapa kita nak gunakan LMS? Okay, pertama sekali adalah to make learning accessible, right? And then untuk track and report on learner or student performance. So once kita set up for activities ataupun anything for our students, so kita boleh track dan tengok hasil daripada situ and then discuss with our students later. And the third one adalah keep your e-learning at a central location. So easier for us kalau kita ada masalah, then our technical team akan give full support in order to overcome mana-mana permasalahan yang berlaku dan seterusnya enable a social learning culture. Okay. Mengikut Gilroy Kim 2001, an LMS delivers and manages instructional content and typically handles student registration,
online course administration, tracking, assessment of student work. Manakala some LMS help to identify progress toward learning or training goal. So itu adalah LMS. And how LMS bekerja atau how LMS work? LMS make learning flexible. Okay. Di mana online learning is similar to distant education provided by any organization. So in this case is higher education. Okay, kita perlu bagaimana LMS ni bekerja ataupun works. Kita mestilah ada participant di mana memerlukan teachers dan juga student dan juga organization, higher education institution. Ada input, meaning that the materials can be stored and organized, assessment can be given, and students and teachers can interact between one to another. Okay, requirement, internet facilities of course. Ini sangat diperlukan. Yang the first thing adalah antaranya internet facilities deliver learning via computer, tablet ataupun smartphone atau mana-mana gadget yang difikirkan sesuai dan compatible. The process menggunakan LMS platform such as Moodle, Blackboard, Docebo, etc. bergantung kepada higher education yang provide. Okay, this is the component of the LMS, participant, input, requirement, process dan juga output. Okay. The history of LMS di UMT. So bermula pada tahun, bermula pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 telah pun ditambah baik. So some missing text here. Dan pada 2018 dan seterusnya pada 2019. So sebelum itu pada tahun 2016 dan 2017 kita menggunakan outsource. But then slowly team e-learning starts to develop on our own. So sekarang fully supported by our team dan managed by our team. So kita tidak lagi memerlukan outsource. Okay, this is the kita punya interface ataupun the platform e-learning lah. Antaranya kita boleh tengok ada video mock di sini. Okay, this is menu-menu yang ada pada LMS. Ada Oceania for pelajar ijazah, The Wadi untuk diploma dan juga foundation students, Oasis untuk pelajar postgraduate top course, The Estuary for open distance learning, Laksamana Global Online Learning, kita ada UMT MOOC ataupun for massive open online courses. Dan ini adalah antara link-link yang kita embedkan sekali pada platform LMS, The Lentera TV dan juga Bicara for web conference. Okay. Untuk pada hari ini kita akan cover for general setting untuk LMS basic. Seterusnya antaranya merangkumi how to log in dan juga profile editing. So saya pasti para peserta, para pensyarah semua telah pun tahu bagaimana untuk log in dan juga do some profile editing kepada your LMS. But then don't worry, our team akan jalankan hands-on pada pagi ini juga. Okay, jangan lupa this is our URL pembelajaran umt.edu.my. Okay, the general setting selalunya sama ada kita set by weekly ataupun by topics. Okay, terpulang kepada para pensyarah sekalian. Dan tidak dilupakan juga pada hari ini kita akan bagaimana untuk upload the syllabus dan juga teaching material. So semuanya akan dijalankan secara hands-on selepas ini. Okay, bagaimana untuk insert YouTube video so that kita boleh during our classes ataupun PDP, so to support the process of teaching and learning, we might have some kind of useful YouTube yang available untuk kita embedkan sekali, so untuk enhance the knowledge para pelajar. Dan kita juga boleh sending messages to an individual if that particular student belum submit assignments ataupun sebagainya. And then from the messages block or from your profile. Okay, then seterusnya kita juga akan lakukan hands-on on activity setting, termasuklah forum. Okay, kita akan cover bagaimana untuk set the forum di mana iaitu activity where students and teachers can exchange ideas by posting their comments on LMS.
So let's say kita ada satu class for how many? 50 student. So mungkin kita boleh put on satu topik for forum, then the student bolehlah starts to give their ideas ataupun their anything that regarding to the topics that been posted earlier. Okay. The feedback also akan dilakukan di mana allows you to create and conduct surveys to collect feedback. It is ideal for the likes of course or teacher evaluation. So this is a very good one. So kita nak tahulah starting, we can set it at the starting at the beginning of the semester, and then after 7 weeks of the semester dan juga towards the end of the semester. So kita nak tahu the feedback from our student. Is it mereka how they do like the way kita punya teaching punya style ataupun activities dan sebagainya. Okay, untuk assessment setting, model offers many different style of assessment from quiz to workshops to lessons. So each of the items ataupun the menu offer different styles of assessment for different users. So terpulang dan para pensyarah boleh mula menggunakan this kind of setting ataupun assessment setting throughout your classroom ataupun throughout your class, and then tengok, try to practice it from time to time. Okay, and then for the assignment, di mana assignment activity provides a space into which students can submit work for teachers to grade, dan seterusnya kita akan bagi feedback. And also, it can be used to remind students of real-world assignment they need to complete offline, such as, for example, artwork, and does not require any digital content. So, terpulang kepada para pensyarah, how you want to create ataupun bangunkan your assignment, tetapi kita boleh upload di dalam ruangan assignment yang telah pun sedia ada pada our LMS. And for other activity ataupun assessment setting adalah quiz. Right, so memandangkan kita telah pun go for online teaching and learning processes sejak COVID-19 pada Mac 2020. So ini adalah antara tools ataupun menu pada assessment yang sangat penting yang boleh dipraktiskan, so that nanti we are still not so sure whether bila kita akan kembali secara face to face di campus. Di mana the quiz activity modules allows the teacher to design dan juga build quizzes consisting of a large variety of question types. Okay, including MCQ, ada true and false, ada short answer question. Okay, so ini antara contoh-contoh, dan kesemuanya for quiz kita boleh lihat terdapat 16 types of question yang boleh kita play with dan cuba untuk our class. Okay. Dan this question, bila once kita dah develop ataupun create, akan dibankkan dalam question bank dan boleh di-reuse in different quizzes pada masa akan datang. So don't worry about that. And then for any assistance, so bolehlah contact e-learning helpdesk, di mana we have a telephone operator. So the operator usually from 8 AM until 5 PM. So kalau ada yang call after 5 PM and then mention tak ada orang menjawab ataupun tak ada staff menjawab, maknanya sudah habis office hour. But kita ada another second line iaitu live chat. Okay, dan juga e-ticket. So boleh gunakan a variety of sources untuk mendapatkan khidmat bantuan daripada kami. And for information and training, you can contact me or the unit e-learning di Data dan Digital Development Center, UMT. Pejabat kami, jika ada para pensyarah yang inginkan hands-on secara face-to-face, boleh datang. Pejabat kami terletak berhampiran dengan Cafe Aquatrop, iaitu di bawah sepohon pokok asam jawa. So if you like to come over, please let us know. Dan bolehlah untuk bertanya lanjut ataupun memang memerlukan hands-on, do come and see us. Okay, so this is the team e-learning
yang kita ada setakat ini, iaitu Hafriz, Muhammad Ismail Effendi, Encik Nordin, Encik Khairul, Encik Muhammad Niza dan juga Encik Abdul Hadi. We are here to help any of our lecturer untuk sebarang keperluan dalam untuk assist mereka bagi if you do encounter with any problems on LMS. InsyaAllah we'll try to help you out. Right, so thank you very much. So selepas ini kita akan teruskan dengan Encik Khairul Bukhari. Straight away akan lakukan hands-on pada pagi ini insyaAllah. So thank you for listening. Saya pass kepada Encik Khairul. Right, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Bukhari bin Abdul Hamid daripada e-learning. Okay. So hari ini kita akan tunjukkan sistem kita secara basic lah. Okay. Okay, saya akan share paparan saya ni. Kita terus go through lah. Okay. Untuk mengakses sistem kita ni, dia ada dua cara. Sama ada melalui MyNemo. Kat depan ni dia ada pautan e-pembelajaran. Okey, boleh klik dekat e-pembelajaran ni. Dia akan masuk kepada yang Dr. Umaima bagi tahu tadi, yang sistem Lentera kita. Okey. Untuk pelajar ijazah, dia ada sistem Oceania. Pelajar diploma, dia ada sistem Wadi. Dan untuk postgraduate, dia ada Oasis. Okey. So hari ini saya akan masuk ke dalam sistem Oceania. Okey. Okey. Untuk log masuk ke dalam sistem Oceania ni, sebelah kanan ni dia ada button login. Okey. Ataupun dekat atas kali ni dia ada juga untuk link untuk login. Okey, kita klik dekat login button ni. Okey, dia ada dua option untuk login. Sama ada kita ni student ataupun staff ataupun ada users. So untuk semua warga UMT, kita akan pilih student ataupun staff. Sama ada lecturer, student dan another staff lah. Okey. Okey. Bila kita klik dekat situ, dia akan keluar satu form ni untuk login. Kita masukkan username, contohnya username saya K.Bukhari dan password. Okey, lepas tu klik kat login button. Okey, ni paparan utama selepas kita login dalam sistem ni. Okey. Kalau kita perhatikan kat tengah-tengah ni dia ada course overview. So, semua subjek yang kita mengajar untuk semester ni dia akan keluar senarai dia kat tengah-tengah ni. Okey. Bagi yang tiada subjek ataupun subjek dia mungkin tak cukup ke apa, boleh contact dengan kita akan buat semakan. Okey. Okay. Sebelah kanan ni dia ada login user, akaun kita tadi. Dia ada paparan nama, email dan masa login tadi. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok untuk bahagian edit profile. Okey, untuk edit profile, sebelah atas kanan, kita klik dekat ikon yang anak panah bawah ni. Okey, dia akan keluar satu pop-up, dashboard, profile, grid, message, reference, logout. Okey, untuk edit profile, kita klik kepada profile ni. Okey.
Okay, dia akan keluar details semua pasal kita ni. Okay, dia ada cost details, privacy and policies. Okay, untuk edit profile kita klik kepada button edit profile. Okay. Okay, kat sini kita boleh tukarlah nama untuk paparan dalam sistem ni. Contoh kat sini nama saya Khairul Bukhari bin Abdul Hamid. Okay. So yang first name ni dia akan appear dalam sistem ni. Okay. Okay, ni kita masuklah city, country apa semua. Okay. Dan seterusnya untuk upload gambar personal kita. Okay. Dia ada bahagian user picture. So kita klik dekat ikon file ni. Choose file. Okay. Kita carilah gambar kita dekat komputer kita tadi. Okay, contoh kat sini saya pilih gambar yang ni. Okay, saya upload this file. Okay, dia akan keluar ke sini. Okay, jenis-jenis gambar, format gambar kita sama ada dalam bentuk GIF, JPE, JPEG, JPG ataupun PNG. Okay. Yang kat bawah ni ada option untuk additional name, interest dan juga optional. Okay, tapi yang pentingnya nama dan juga gambar ni lah. Okay. So, kita klik dekat update profile. So, gambar saya dah bertukar. Okay. Kalau ada soalan boleh terus tanya je lah. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Ya. Yeah. Okay. So, saya return kepada dashboard. Sekarang ni kita akan masuk ke dalam kos kita untuk kita update lah nota ke apa semua. Okay, contoh kat sini saya masuk dekat kos UMT Learning Management System. Okay. Ini contoh paparan depan dalam kos yang kita mengajar tadi lah. Okay, so sekarang ni kos saya masih kosong. So yang kos announcement ni default yang ada dalam paparan khusus ni lah. Okay. 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 So kita akan saya akan tunjukkan cara untuk tukar nama topik 1, topik 2, topik 3 ni. Okay, kita klik sebelah kiri ni dia ada bahagian administration, cost administration. Okay. So kita klik dekat edit setting. Okay. Yang kat general ni kita jangan ubah apa-apa lah. Pasal ni yang data yang kita dapat daripada akademik. Okay. Okay, untuk cost format. Cost format tadi yang paparan dekat depan tu tadi. Sama ada by topics atau weekly. Dan dia ada juga format-format yang lain lah. Nanti boleh cuba try lah. Okay. Untuk yang saya nak tunjuk ni adalah topics format. Okay. So kita pilih topic formats. Okay. Dan kita save and display. Okay. So first yang kita perlu buat, kita kena turn editing on. Dekat atas ni dia ada button turn editing on. Okay, kita klik dekat turn editing on. Okay.
So kalau perasan sebelah topik 1 ni dia ada icon pencil ni. Okey, kita klik dekat icon pencil ni. Contoh dekat topik ni saya nak buat pengenalan. Okey. So selepas kita type tu, kita klik enter. So automatic topik 1 ni akan bertukar kepada pengenalan. So kolom ni saya setkan untuk pengenalan. Okey. Topik 2 saya setkan untuk syllabus. Okey. Dan seterusnya lah. Topik 3 atau topik 3 ni saya nak buat untuk nota pengajaran. Okey. Just klik enter. Okey. Okey. Seterusnya kalau kita scroll kat bawah ni, by default kita akan bagi 14 topik je. Tapi kita boleh tambah another topic dengan klik dekat button add topik ni. Dan number of section yang kita nak letakkan. Contoh saya nak tambah lagi 2 section. Saya klik je 2. Klik add topik. Okey, dia dah bertambah jadi 16 topik. So kalau kita perlukan hanya 10 topik, yang topik 16 semua ni kita boleh delete balik. Klik dekat edit. Just klik dekat delete topik. Okey. So topik 16 saya dah hilang. Okey. Okey. Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara untuk upload syllabus di dalam subjek ni lah. Okey. Dia ada 2 cara untuk upload syllabus ke dalam kursus kita ni. Sama ada kita klik dekat add activity or resource. So saya pilih syllabus. Dia dekat bawah ni, syllabus. Okay. Name. Syllabus. Syllabus khusus. Okay. So description ni optional lah. Okay. Dekat select file ni, kita klik dekat ikon yang mula-mula ni. Dia akan keluar satu pop-up. Kita pilih choose file. So kita pastikan file syllabus kita tadi dekat komputer kita lah, dekat folder mana-mana. Okay, contoh kat sini saya ada dekat folder ni. Saya pilih syllabus. Okay, saya klik dekat upload this file. Then saya save and return to course. Okay, syllabus saya dah masuk satu. So kalau perasan sebelah kanan ni kita ada status mode blended. Okay. Okay. Status syllabus saya dah bertukar menjadi hijau. Okay. Kerana saya dah masukkan satu syllabus tadi. Okay. Cara kedua, kita just drag je file tadi masuk ke dalam sistem ni. Nanti dia akan keluar satu option sama ada kita nak upload as syllabus ataupun as file. Okay, setakat ni ada soalan? Kalau ada soalan boleh unmute ataupun
tanya dekat chat box tadi lah. Okay. Okay, we go to cara nak upload file ke dalam kursus ni pula. Okay, untuk upload nota pengajaran kita sama ada dalam bentuk Word ataupun PowerPoint dan lain-lain, dia sama macam syllabus tadi, cuma semasa kita klik add activity ni, kita pilih file. Okay. Okay, masukkan nama nota pengajaran 1. Okay, dekat sini lah yang kita nak select file kita tadi. Sama macam syllabus tadi, kita klik dekat choose file dan cari file yang kita nak upload tadi. Okay, contoh nota 1 ni. Okay, saya upload dekat sini. Saya save and return to course. Okay, nota saya dah masuk. Okay, so kita check balik dekat status more blended kita tadi. Okay, dah bertukar jadi 1/7. So, untuk mencapai status more blended, kita perlukan 7, sekurang-kurangnya 7 file ataupun nota untuk diupload dalam kursus ni. Okay. Okay, sekarang saya nak tunjukkan okay, saya share balik skrin saya tadi. Okay. So, file ni boleh dalam bentuk sama ada Word, PowerPoint, gambar dan lain-lain lah. Okay. Contoh saya upload dalam bentuk PowerPoint. Okay, sama macam tadi, klik dekat file. So, saya masukkan nama tadi, nota pengajaran 2. Okay. Klik dekat ikon ni. Okay, ni saya masuk dalam bentuk PDF. Okay, saya upload this file. Save and return to course. Okay, file saya dah bertambah jadi 2. Okay, dekat status Blender ni dah bertukar jadi 2. So, saya perlukan lagi 5. Okay. Itu contoh cara untuk masukkan file ke dalam sistem Oceania ni lah. Okay. Kat ni ada soalan tak? Okay. Okay, saya rasa yang basic ni semua dah faham kok cara nak buat ni. Okay. Kita go kepada cara nak masukkan YouTube dan video. Okay. Okay, contoh kat topik 4 ni saya nak buat untuk bahagian video dan juga YouTube. Okay. So, yang nama-nama topik ni atas kreativiti masing-masing lah. Nak apa? Nak custom dia punya kursus macam mana. Okay.
untuk masukkan YouTube dalam sistem ni, dalam kursus ni, dia ada beberapa cara lah. Okey. Okey. Mula-mula sekali kita pergi buka tab baru. Okey. Kita masuk dekat YouTube. Okey. Kita cari video yang berkenaan lah. Contoh sini saya nak cari video berkenaan data analis. Okey. Okey. Contoh saya nak masukkan video ini. Okey. Okey, cara pertama kita copy link ke atas ni. URL ni. Kita copy. So kita return kepada kursus tadi. Okey. Saya klik dekat add activity. Untuk cara pertama ni saya pilih URL. Okey. Okey, nama ni kita masuklah. Contoh tadi video berkenaan data analis. Okey, saya masuk data analis. Okey. So external URL ni yang kita copy daripada URL YouTube tadi. Okey. So kita paste kat sini. Okey. Appearance ni cara paparan video ni lah. Contoh kat sini saya pilih embed. Okey. Nanti tuan-tuan boleh try lah paparan macam mana untuk okey. Ini saya tunjukkan cara display untuk embed. Okey. So saya save and return to course. Okey. Kita masuk satu video. So bila student access nanti dia akan klik dekat data analyst ni. So video akan keluar dekat depan ni lah. Okay. Dia just klik play je lah. Okay. Ini cara masukkan secara URL. Okay. Satu kaedah lagi. Kita masukkan secara label. Okay. Perbezaan URL dengan label. Kalau kita pakai fungsi label, video tadi akan terus keluar kat depan ni. Okey, contoh macam ni. Okey, saya klik dekat activity. Okey. Saya pilih label. Okey, dia akan keluar satu box ni. Okey, kita tinggalkan dulu yang ni. Kita return kepada YouTube kita tadi. Okey, yang sebelum ni saya copy URL dia. Okey, untuk cara kedua, saya klik dekat share ni. Okey, dia akan keluar satu pop-up. Saya klik dekat ikon yang mula-mula ni, embed ni. Okey, dia akan keluar satu coding untuk video ni lah. Okey, kita klik dekat copy ni. Dia ada bahagian copy. Kita klik copy. So, dia akan copy coding semua ni. Okey. Lepas tu kita return kepada kursus kita tadi. Okey. Yang ni. Okey. Kita klik ikon yang mula-mula ni. Yang ada tanda arrow ke bawah ni. Okey. Dia akan expand ikon yang lain-lain lah. Okey. Kita klik yang ikon hujung sekali ni. Okey. Klik ikon ni. Okey.
dia akan keluar dalam bentuk kode ni. So kita highlight ni, kita just paste je kode yang kita copy daripada YouTube tadi. Okay, kita paste kat sini. So kita klik balik ikon ni, dia akan keluar video ni. Okay, so yang label ni just masukkan kat sini saja, kita copy tadi. Okay, so kita save and return to course. Okay, so video yang cara kedua tadi dia akan paparkan terus kat depan ni. Okay. Setakat ni ada soalan? Sebelum saya teruskan. Okay. Okay. Yang saya tunjukkan tadi video daripada YouTube. Okay. Macam mana cara kita nak masukkan video yang kita punya sendiri? Okay. Okay. Okay, saya nak tunjukkan cara untuk masukkan video daripada komputer kita lah. Okay, daripada simpanan kita. Okay. Okay, saya share screen ni. Okay. Ini yang cara saya nak tunjukkan cara untuk drag masuk ke dalam kursus ni tanpa kita klik dekat add activity or resource. Okay. Contoh video saya ni ada dalam folder training ni. Okay. Saya buat sebelah punya belah. Okay. Contoh saya ada video satu. Saya nak masukkan dekat topik video dan YouTube tadi. Okay. Okay, so saya just drag aja file ni kat sini, file video ni kat sini dan lepaskan. Okay, so dia akan keluar 3 option tadi yang macam saya bagi tahu tadi. Sama ada kita nak klik add media, file resource ataupun file syllabus. So untuk video kita pilih media. Okay, so saya klik upload. Okay, video yang saya masukkan ni dia akan appear kat depan ni. Okay. Untuk masukkan video dalam sistem ni, dalam kursus pengajaran ni, saya cadangkan kita upload dulu dekat YouTube dan kita share video ni macam cara yang kita share macam YouTube tadilah. Okay. Kalau kita terus upload ke dalam kursus ni, di akhir semester nanti dia akan menjadi masalah lah kepada kita untuk kita buat proses backup dan restore. Kerana file video ni size dia besar. Okay. So kursus kita ni akan jadi beban lah untuk kita backup nanti. Okay. Okay, saya terlupa tadi. Untuk YouTube, contoh saya ada 2 YouTube tadi. Untuk status mode blended bagi YouTube, dia akan masuk kepada bahagian activity. Okay. So saya masukkan
dua YouTube tadi. So aktiviti saya dah bertambah menjadi 2. Okey. Hmm, okey, menggunakan fungsi label tadi, kita boleh juga untuk masukkan gambar dan sebagainya lah. Okey. Okey. Kalau tak ada soalan, saya nak teruskan untuk saya nak tunjukkan contoh nak cantikkan kita punya kursus ni lah ni, kata contoh je lah. Okey. Okay, klik dekat atas ni sekali. Okay, saya klik dekat edit. Saya klik edit section. Okay. Okay. Yang ni yang apa? Yang topik yang paling atas sekali. Okay. So saya nak customize dia. Saya nak masukkan satu gambar berkenaan dengan kursus saya ni. Okay. Okay, saya klik dekat ikon image ni. Saya browse repository. Klik dekat choose file. So kita cari gambar yang kita nak masukkan ni. Contoh ni gambar saya. Okay. Saya upload this file. Jadi yang ni kita override je lah. Okay. So saya masukkan discard gambar ni. Okay, saya save image. Okay, ini gambar yang saya nak masukkan dalam kursus saya ni. Okay, saya klik kat save changes. Okay, dekat topik paling atas ni dia dah ada satu gambar. Mungkin gambar ni pengenalan kepada kursus saya ni lah. Okay. 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 Satu lagi saya nak tunjuk. Contoh kita nak buat makluman kepada pelajar. Okay. Makluman ni maknanya bukan makluman secara teruslah kat dalam kursus ni. Okay. Saya klik dekat activity. Saya pilih label. Saya klik dekat ikon gambar ni. Saya browse repository. Saya nak masukkan logo UMT. Saya klik upload this file. Okay. Klik save image. Okay. Dah ada gambar dekat label saya ni. Okay. Okay. Kat bawah ni saya boleh buat makluman. Okay. Contoh saya type makluman. Okay. Kat makluman ni saya nak colorkan dia. Okay. Saya klik dekat color merah. Okay. Tarikh peperiksaan ni
Saya nak highlightkan dia. Saya pilih color kuning. Okay, makluman ni juga saya nak highlightkan dia color hitam. Okay. Oh, yang ni saya just buat color merah je lah. Okay. So, saya save and return to course. Okay. Contoh kat topi 5 ni saya ada satu makluman untuk dia beritahu kepada student saya ni. Okay. Okay. Inilah contoh penggunaan label. Okay. Kita boleh masukkan video, masukkan teks dan juga masukkan image. Yang label ni maknanya paparan secara terus ke dalam kursus kita ni. Okay. Kalau ada soalan boleh terus tanya je lah. Okay. Sebelum saya pergi kepada topik seterusnya. Ada soalan Darul? Apa beza label dengan course announcement? Okay. Course announcement ni di dalam bentuk forum. Okay. Yang label ni macam apa? Kita nak dia macam announcement juga, cuma kita terus paparkan kat depan ni. Dia tak ada feedback daripada student, cuma info daripada kita. Lebih kepada info lah. Okay. Okay. Yang course announcement ni dalam bentuk forum. Tapi forum saya belum tunjukkan lagi. Okay. Nanti kita akan go through kepada forum dan feedback. Okay. Boleh faham? Okay. Baik. Okay. Yang apa? Yang label ni dia macam apa? Aktiviti masing-masing lah. Saya nak tunjukkan kat depan ni. Okay. Okay. So, saya akan masuk kepada bahagian forum dan feedback. Okay. Yang default, yang course announcement ni, dia lebih kepada forum lah yang ni. Okay. Okay, nanti saya tunjukkan cara untuk pakai forum ni. Okay. Okay. Ini saya tukar balik. Okay. Okay, untuk forum dan feedback. Forum ni kita nak macam apa? Dia satu modul untuk kita dapatkan maklum balas daripada pelajar lah. Forum, okay. Macam satu tempat perbincangan. Okay. Okay, untuk masukkan forum, kita klik activity or resource. Kita klik dekat forum. Okay. Apa? Masukkan nama forum. Contoh. Pendapat. Okay. So dekat forum type ni dia ada beberapa jenis forum yang kita boleh setkan. Okay. Dia ada standard forum for general use, a single simple discussion. So yang okay. Untuk yang saya nak tunjukkan ni, saya pilih a single simple discussion. Okay.
So availability ni masa forum ni dilangsungkan lah, maknanya kita boleh setkan masa forum ni. Okay. Dan due date ni dia kata okay. Yang ni kita nak setkan masa untuk forum ni. Contoh saya klik dekat enable, saya setkan masa 24 Mac. Saya setkan forum ni pada pukul 12. Okay. Pukul 12. Terus saya kat date dia pada pukul 1:30. Okay. So dia ada attachment and word count. Kita boleh setkan. Student nanti dia nak reply dekat forum ni, dia boleh attach file dia, size dia. Kita boleh setkan file yang student ni boleh attach. Number maximum attachment. Berapa jumlah file yang kita nak student ni attach. Contoh saya setkan 1 saja. Okay. Display word count. Maknanya yang ni yang typing. Student ni dia jawab tulisan ni, dia akan count lah word dia. Okay, kita boleh set yes ataupun no. Dia akan display berapa jumlah perkataan yang student ni typing. Okay. So dia ada banyak lagi option dekat sini. So subscription and tracking. Yang ni kita boleh force subscription ni maknanya setiap pelajar yang ada dalam kursus ni dia kena access dalam forum ni. Yang optional ni sama ada student ni nak access ataupun tak, depend kepada dia lah. Okay. 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 So saya save and return to course. Okay. Forum saya dah masuk. Okay. So saya klik dekat ni. So nanti student dia akan access kat forum ni. Dia just klik button reply ni lah. Dia akan post something lah kat sini. Pendapat dia. Okay. 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 Yang ni yang apa? A single simple discussion. Okay. Setakat ni ada soalan untuk forum tak? Forum ni boleh jadi sebagai course announcement dan juga lain-lain lah. Okay. Okay, kalau perasan aktiviti saya ni dah bertambah jadi 3. Okay, kerana forum ni kriteria dia adalah untuk aktiviti. Okay. Lagi satu, bila kita dah create forum ni, aktiviti ni dia belum tambah lagi kerana dia untuk jadikan dia satu aktiviti, student perlu reply dulu kat forum ni baru dia akan kira sebagai satu aktiviti untuk kursus ini. Okay. So kalau kita just klik saja forum ni, dia belum dikira satu aktiviti. Okay. Yang ni untuk forum. Okay. Saya go kepada feedback pula. Okay. Untuk masukkan feedback, klik dekat activity resource. Klik dekat feedback.
Okey, ni untuk feedback. Contoh saya buat kat sini. Feedback. Okey. Availability ni masa kita nak setkan kepada feedback ni lah. Kita ada masa, serta-serta masa yang kita benarkan student ni answer. Okey. Kalau kita nak setkan masa, kita just klik kepada enable ni dan kita setkan masa dia. Okey. Okey, ni masa end dia. Okey, contoh feedback ni saya nak buka 10 minit saja. So saya set 11.10. Okey. Question and submission setting. Okey, ni record usernames ni maknanya mana-mana yang student reply dekat feedback ni, nama dia akan keluar anonymous. Kalau kita nak keluar nama sebenar, kita pilih username yang lock masuk dalam ni, dia akan keluar sekali dengan nama-nama dia. Okay. So dia ada option untuk allow multiple submission, enable notification dan auto number question. Okay. So dia ada option untuk after submission, kita boleh show analyst kepada student ni ataupun kita set just no je lah. Okay. Okay. So saya klik save and return to course. Okay. So feedback ni belum siap lagi ni. Dia cuma kita klik, orang kata apa, tapak dia dulu. Question kita belum masukkan lagi. So untuk masukkan question dekat feedback ni, kita klik balik dekat feedback ni. Okay. So kat sini kita boleh tengok. Question masih kosong dan submit answer kosong. So kita kena setkan soalan dekat feedback ni. Okay, untuk masukkan soalan dekat feedback ni, kita klik dekat edit question. Okay. Dekat add question ni dia ada bermacam-macam jenis soalan lah, format dia. Okay, contohnya ni saya nak pakai multiple choice. Okay, saya klik dekat multiple choice. Question. Masukkan soalan. Okay. Okay, jawapan ni kita masuk kat sini, multiple choice value. So, ni jawapan pertama. Jawapan yang kedua kita enter saja. Kita masukkan jawapan yang kedua. Ini jawapan yang ketiga. Okay. So, di kat sini dia ada bagi tahu, use one line for each answer. Okay. So, saya klik save question. Okay. So, soalan untuk feedback saya ni dah siap. Okay. So, bila student access kepada feedback ni, dia akan klik answer the question. Dia akan terus jawab je lah yang kita set question kita tadi. Okay. Selepas dia jawab, dia klik submit answer. Okay. Okay, dia akan keluar satu notification lah. Kata answer ni sudah di-savekan. Okay. Okay. Okay, dekat feedback ni juga kita boleh masukkan berapa banyak soalan yang kita nak untuk student ni bagi pendapat dia lah. Okay. So, selepas daripada student ni
respon kepada feedback ni, kita dapat buat analisis kepada jawapan-jawapan kita tadi. Dia akan keluar graf dan juga jawapan. Okey. So, okey, yang ni bahagian untuk analis feedback daripada student tadilah. Dia ada show respon, lepas tu show yang mana tidak respon, kita boleh tengoklah. So, mana bila saya klik show no responder ni, dua pelajar ni belum bagi feedback lagi yang dekat feedback yang kita dah set tadi. So, kita boleh tahulah pelajar mana yang belum bagi feedback lagi. Okay. Okay. Setakat ni ada soalan? Okay. Kalau ada soalan boleh terus tanyakanlah sebelum saya masuk ke bahagian assessment. Okay, untuk bahagian assessment, untuk level basic ni kita akan tunjukkan cara untuk masukkan assignment dan juga quiz. Okay. Okay. Setakat ni kalau tak ada soalan saya boleh teruskan je lah. Okay. Proceed je Feroz, sebab so far okay Okay. kot. Okay, baik. Okay, untuk bahagian assessment, so untuk mencapai status mood blended, kita perlukan dua assessment. So, bila kita dah set satu assignment dan satu quiz, so maknanya dah mencapai mood blended lah untuk bahagian assessment. Macam aktiviti saya ni dah melebihi dah, jadi 4 dah. Okay. Okay. So, bila kalau belum capai mood blended ni, dia kita boleh tengok kat sini lah. This course not yet mood blended. Okay. Sedikit tambahan untuk assessment mencapai hijau ataupun blended, assessment yang di develop itu perlulah dijawab oleh para pelajar. Selagi pelajar tak jawab, so dia hanya ada muncul assessment, ada dua file yang telah ataupun dua aktiviti yang telah dibuat, tetapi the assessment punya part belum lagi hijau. Okay, so pelajar perlu jawablah for that particular item untuk mendapat full blended. Okay. Okay. Ini sama macam forum dengan feedback tadi. Selagi pelajar belum respon, dia tak akan dikira lah sebagai mock blended. Okay. So kita go through kepada assessment. Okay. Untuk masukkan assignment, kita klik dekat add activity or resource. Assignment ni, ikon dia mula-mula sekali ni. Okay. Kita klik dekat assignment.
Okay. Line. Okay. Nampaknya line dah okey dah kok. Okay. Okay, saya return balik kepada course tadi. Okay. Okay, saya ulang baliklah daripada awal tadi. Okay. Klik dekat add activity or resource. So, kita pilih assignment. Okay. Yang ni assignment name dia. Assignment name ni bukan nama soalan lah. Tajuk assignment kita. Contoh saya yang ni saya buat assignment 1. Okay. So kalau assignment kita ni kita nak attach file soalan ataupun apa-apa, kita klik dekat sini saja. Okay. Contoh saya nak attach satu file untuk diberikan kepada student. So nanti student ni dia access file ni dan dia akan reply lah dekat dia akan jawablah assignment ni. Okay. Okay, dekat description ni saya boleh masukkan soalan dekat sini. Okay. Availability ni adalah masa kita nak setkan student untuk access assignment ni. Contoh, saya create hari ini tapi saya nak student access untuk esok. So, saya set masa 25 Mac jam 8 pagi. Due date ni masa tarikh terakhir dia boleh hantar lah. Okay, contoh saya nak bagi 2 hari. So, saya set sebagai 27 Mac jam 8 pagi juga. Okay. So, remind me to break by ni di option untuk pensyarah tu sendiri. So, kalau kita tak set pun tak apa. Okay. Okay. Untuk submission type, dia ada beberapa option yang kita boleh setkan. Contoh, kita nak setkan student ni jawab dalam sistem ni saja. So, mana online test ni, student ni akan typing. Dia akan disediakan satu ruang text box. Jadi, student ni respon by typing the answer. Okay. So, word limit kita boleh setkan. Ataupun ada word limit, kita tak payah enable lah. Okay. Okay. So, yang lain-lain ni setting biasa-biasa je lah. Okay. So, yang paling penting assignment. Okay. Masa dia dan juga submission type ni. Okay. So, untuk submission setting, dia ada option. Student ni perlu klik button submit baru dia akan kira sebagai satu respon lah. Selagi student ni belum klik submit, dia tak dikira sebagai submission lah. Okay. Yang ni kita boleh set juga. Ini bila student ni dah submit, kita boleh set, dia akan dapat satu statement yang menyatakan student ni dah submit. Okay. So, attempt reopen ni, kita boleh setkan. Sama ada kita nak set manually, berapa kali dia boleh attempt submission ni, ataupun automatically anti-pass. Okay, yang ni rasanya ramai tak pakai kot. Okay. So, yang ni saya set never.
Just sekali hantar saja. Okay. So saya save and return to course. Okay. Assignment 1. So bila kita klik dekat assignment 1 ni, yang ni yang description kita set tadi, terangkan secara ringkas. Okay. Dan ni file yang kita attach tadi. Okay. So bila student dah submit, kita akan nampaklah kat sini jumlah submitted. Yang draft ni yang student dia upload saja tapi dia tak tekan button submit. Dia akan masuk kepada draft. Okay. Yang next grade ni assignment yang kita belum bagi grade lagi lah. Kita belum practice lagi. Okay. So dah siap untuk assignment. Okay, tapi untuk assignment ni, okay, saya return kepada edit setting assignment tadi. Yang masa ni tadi, allow submission ni tarikh untuk dia untuk submission saja. Dia bukan tarikh untuk di access. Okay. So walaupun tarikh belum sampai 25 Mac, student ni tak boleh access assignment ni, tapi dia masih belum hantar. So untuk prevent student ni daripada access awal, maknanya kita nak esok, tapi kita dah set hari ni. Okay, tapi kita tak nak bagi student ni access lagi. Okay, kita kena set dekat restrict access. Okay. Klik dekat add restriction. Pilih date. So, date from 25 March. Pukul 8 pagi. Okay. Kalau kita baca kat sini, student must match the following date from 25 March. Baru dia boleh access untuk ni. Okay, kalau perasan kat sebelah ni dia ada ikon mata ni. Okay, ikon mata ni maksudnya kalau kita klik high ni, maknanya selagi belum sampai 25 Mac, assignment ni tak akan nampak tu. Dekat paparan depan tu dia kosong tu. Kalau kita klik dekat ni, kalau kita tak palangkan dia, okay, maknanya assignment ni still boleh nampak tapi dia tak boleh access. Okay, contoh saya tak setkan untuk dia hide. Okay, saya set and return to course. Okay, so kat sini dia akan keluar satu notification. District available from 25 Mac 2021 8 pagi. So belum sampai tarikh ni, student ni tak boleh nak klik. Dia akan nampak macam ni sajalah. Okay. Untuk terus hidekan dia daripada student, klik dekat edit setting ni balik. Dekat restrict access tadi, kita klik dekat ikon mata ni. Okay, kita save and return to course. Okay. Contoh saya nak view as a student. Okay, lupa saya nak bagi tahu tadi. Okay, untuk view course ni as a student, kita klik dekat nama kita ni. Kita boleh switch row to student. Okay, saya pilih student. Okay, semua yang kita set tadi, bila kita view as a student, ini adalah contoh paparan yang student boleh tengok tadi lah. Okay, macam assessment tadi. So, bila kita dah klik dekat ikon mata tadi, student tak akan nampak assignment tadi sehinggalah pada keesokan harinya, pada 25 Mac tadi, baru dia akan appear kat sini. Automatic will be appear. Okay. Okay, saya return to my normal role. Okay, nampak macam ada soalan tadi. Okay.
Boleh tak kita restrict ikut group? Boleh. Okey. Untuk restrict by group, saya klik turn editing on balik. Saya klik dekat edit setting. Untuk group dia ada dua cara. Sama ada kita nak set by group submission. Yang ni by group, maknanya student submit group ni maksudnya seorang student dah submit dalam kumpulan tersebut, yang lain-lain tak dapat submit lagi lah. Ini wakil untuk kumpulan tu saja. Okey. So kebiasaan kita nak semua pelajar hantar, so kita set kepada no sajalah. Okey, untuk restrict access kepada group, kita boleh set kat sini. Group mode. Kita boleh klik dekat separate groups. Okey, separate group ni dia akan nanti student ni submit, dia akan divide by group lah. Okey. Okey, untuk restrict access by group, kita klik dekat restrict access ni. Tadi kita dah set untuk masa, date. Untuk add another restriction, klik add restriction. Kita pilih option yang ada kat sini. So untuk group, kita pilih group. Okey, group berapa kita nak set? Contoh saya ada K1 dengan K2. Saya nak assignment ni untuk K1 saja. So saya klik dekat K1. Okay, student must match all of the following. Maksudnya student ni kena apa? Kena access by 25 Mac dan dia mestilah daripada group K1. Okay. So saya klik save and return to course. Okay. So dekat notification kat depan ni dia akan setkan, dia akan bagi notification ni. It is after 25 March dan you belong to K1. Okay. So yang K2 tak dapat access. Okay, ni untuk assignment. Okay, saya ada masa setengah jam lagi. So ada ada soalan tak setakat ni untuk assignment sebelum saya pergi kepada quiz. Okay. Yang assignment tadi kita boleh set online test dan juga attachment lah. Okay. Macam tak ada soalan, boleh proceed. Okay, baik. Okay, we go through kepada quiz. Okay, untuk masukkan quiz. Okay, yang macam Dr. cakap tadi, once kita dah siap assignment ni, tapi mood blended kita masih tak increase satu. Kenapa dia tak increase satu ni? Kerana student belum upload dia orang punya jawapan, belum respon kepada assignment ni. Once student dah respon kepada assignment ni, walaupun seorang, barulah mood blended ni akan dikira sebagai satu. Okay. Okay. Kita pergi pada cara nak set up quiz dekat kursus kita ni. Okay, yang ni assignment. Okay, untuk quiz ataupun kita nak set exam ke apa ke, kita klik dekat activity or resource. So, yang ni kita cari quiz. Okay. Okay, kat sini quiz. Okay, kita klik dekat quiz ni. Okay, dia keluar satu form. Okay, kita isikan nama quiz ni. Okay, ni bukan nama soalan, nama quiz yang kita nak setkan. Contoh nama quiz saya ni, peperiksaan awal semester. Okay. Yang ni description kita nak buat lah. Sila jawab. Okay. Okay, timing ni masa kita nak open quiz ni. Okay. Contoh saya nak set untuk hari ni, tapi jam pukul 4
letak ni. 4 jadi 16. Okay. 16.00. Saya nak close quiz ni hari ni juga. Pukul 6. Okey. Time limit ni masa student ni nak menjawab quiz ni. So, saya nak student ni jawab dalam masa 15 minit saja. Okey. So, maknanya student ni depend kepada dia lah. Dia nak access pukul 5 atau pukul 5.30. Sebab kita dah set masa dia untuk 15 minit saja. Okay, walaupun dia access pukul 4, pas 4.15 dia automatic will be closed. Okay. Okay, when time expire, kita boleh set open attempts submit atau automatically. So maknanya bila student dah menjawab, dia jawab, dah sampai masa end dia akan automatic close. Okay. Dia ada beberapa option. Kalau kita set attempt must be submit before time expire. So bila student ni dah menjawab, tiba-tiba masa dah habis, dia belum sempat tekan button submit, dia tak akan dikira sebagai submitted. Okay. So kebiasaannya kita pakai yang ni, open attempts are submit automatically. Okay. Okay, bahagian grade ni, yang ni kebiasaannya kita tak pakai lah grade to pass ni. Okay. Yang ni kebiasaan yang paling penting sini, attempts allow. So untuk quiz ni, kita setkan sekali saja student ni boleh access. So kita set satu. Dia ada beberapa option kita boleh setkan. Tapi saya setkan untuk sekali jawab saja. Okey. Untuk layout. Contoh kita ada 10 soalan. Macam mana kita nak setkan soalan ni appear dekat quiz ni? So, kalau saya ada 10 soalan, saya nak 2 question saja setiap page. Maknanya 2 soalan. Lepas tu dia klik student ni kena klik next. Dia akan keluar lagi 2 soalan, next sampai 10 soalan. Okey. Untuk bahagian navigation free method ni, untuk sequentially, maknanya kalau kita pilih sequentially, bila student ni dia skip soalan 1, dia terus jawab soalan 2, student dia ni tak akan dapat return balik soalan 1. Okey, faham tak? Maknanya bila student jawab 1, 2, 3, dia tak dapat jawab, dia nak skip, dia jawab 4. Bila dia dah habis menjawab, dia tak boleh return balik kepada soalan 3 tadi. Okey. Untuk student ni, biasanya kita pakai free lah. Maknanya student ni dia skip soalan 1, dia jawab soalan 2, dia boleh return balik soalan 1. Okey. Navigation method kita setkan sebagai free. Okey. Untuk question behavior, kita boleh shuffle question ni. Maksudnya, pelajar 1 dapat soalan 1A. Pelajar yang kedua pula, soalan 1 dia mungkin soalan yang lain. Dia berbeza-beza antara student ni, soalan yang susunan soalan dia. Kalau kita setkan no, student 1 dan student 2 ni dapat jawab soalan yang sama saja turutan dia. Okay. So untuk kita prevent dia daripada meniru sama sendiri, baik kita setkan sebagai yes lah. Okay. Okay. So yang lain-lain ni okay, biasalah. Cuma yang macam ada yang tanya tadi, untuk set group pun kita boleh set kat restrict access. Okay. So date ni tak perlu set lah kat sini. Pasal kalau untuk quiz, date ni adalah untuk open quiz ni. Dia tak sama macam assignment. Assignment tadi date dia adalah untuk submit saja. So kita kena set restrict. Yang quiz ni tak perlu set restrict untuk date. Okay. So saya save and return to course. Okay, dah siap satu quiz saya. Okay.
Tapi soalan kita belum masukkan lagi ni. Okey. So kita klik balik dekat yang kita set tadi, peperiksaan awal tadi. Okey. So kita nampak ke sini. No questions have been added yet. Okey. Yang masa tengah run ni masa exam ni akan start lah. It will be counted lah. Okey. So untuk masukkan soalan dalam kuis ni, kita klik dekat edit quiz. Okey. Sebelah kanan ni dia ada button add. Klik dekat add ni. Dia ada 3 option. A new question, from question bank, and then random question. So saya pilih a new question. Pasal saya belum ada question lagi, saya klik dekat a new question. Okay, kita ada beberapa option question, format question. So kali ini saya nak pilih yang multiple choice. Okay, MCQ punya soalan. Okay, saya klik dekat multiple choice. Saya klik button add. Okay, question name ni nombor soalan kita. Contoh question 1 saya masukkan Q1. Okay, question text ni soalan kita tadi. Okay, contoh soalan saya, apa itu MOC? Okay, ni soalan. Untuk masukkan jawapan, kat sini dah ada option one or multiple answer. Jawapan saya ni ada satu sahaja jawapan yang betul. Saya pilih one answer only. Okay. Untuk shuffle jawapan tadi, maknanya student 1 dia dapat jawapan A yang lain, student 2 dapat jawapan A yang lain. Okay, kita klik yang ni. Shuffle the choice. Okay, number the choice. Bentuk jawapan kita tadi. Biasanya kita pakai ABC lah. Okay. Okay, ni bahagian jawapan kita tadi. Okay, contoh yang jawapan 1, A. Okay, jawapan ni salah. Okay, untuk jawapan yang salah, kita tak perlu setkan grade ni. Grade ni kita set sebagai none. Okay. Okay, choice yang kedua ni betul. Message open online course. Okay, so yang ni saya bagi 100%. So choice yang ketiga, okay, jawapan ni juga salah. So saya setkan 3 jawapan saja. So tuan-tuan boleh set lah berapa contoh jawapan A, B, C, D. So saya set sebagai ABC saja. Okay. Dan lepas dah siap, saya klik save changes. Okay, siap satu soalan. Untuk preview soalan yang kita klik tadi, kita klik dekat ikon ni. Sebelah ikon delete ni, kita klik kat ni. Preview question. Okay. Ini contoh soalan yang kita klik tadi lah. Okay, dia ada A, B, C. Okay. Okay, ni contoh soalan MCQ. So, saya nak add lagi soalan yang berbentuk structure pula. Okay. Sebelum tu, kita ada satu soalan dalam chat room. Okay, Dato'. Okey, daripada Dr. Tamin Pau. Saya pernah buat test or quiz online dan saya set masa katakan 45 minit. Student pernah bagi feedback yang internet connection mereka ada masalah semasa menjawab dan setelah masa habis mereka tak dapat habiskan soalan quiz. Soalan saya, ada tak cara yang timing dalam LMS ini akan terhenti sementara
bila students terputus line dan boleh resume ataupun balik semula quiz dan juga countdown timing bila student masuk balik ke e-learn mereka. Ini yang lost connection. Okey. Untuk yang lost connection setakat ni, sistem kita selagi quiz ni belum close, belum habis masa menjawabnya, student ni boleh return kembali kepada quiz tersebut asalkan masa menjawab dia masih ada. Okay. Kalau masa menjawab dia dah habis, pensyarah ada option untuk bagi user overrides kepada student ni. Contoh kat sini, kat quiz 1 ni. Okay. So, kita setkan masa quiz close pukul 6 petang. Selagi belum sampai masa 6 petang ni, student ni boleh access walaupun dia dah lost connection. Katakan dia lost pukul 5. Pukul 5.10 tu internet dia dah okey. Dia boleh access balik quiz ni. Dia akan continue jawab. Okey. Lagi satu, kalau masa ni dah habis, pukul 6 petang ni, tiba-tiba internet dia okey pukul 6.30. Jadi pensyarah ni ada option lah, boleh bagi user override lah untuk student ni menjawab balik. Untuk bagi student ni jawab balik selepas waktu peperiksaan, pensyarah boleh klik dekat user overrides. Okay. Klik dekat add user override. So, dia find student mana-mana. Contoh student 1 ni. So, dia set balik masa quiz tadi. Okay. Dia boleh set balik untuk student ni menjawab balik. Okay. Attempt slow ni set kepada 2. Pasal yang pertama tadi dia dah access. So, yang ni untuk kali kedua dia access. Untuk kali kedua ni, dia continue balik yang kali pertama dia access tadi. Contoh dia stop soalan yang nombor 2. So, nanti bila dia dah access balik, dia akan continue je. Dia tak perlu balik menjawab soalan nombor 1 tadi. Okay. Okay, Doktor. Okay, baik. Okay. So, tadi saya nak tunjukkan contoh nak masukkan soalan structure. Okay. So, kita klik balik dekat edit quiz. Sebelah kiri ni dia ada bahagian edit quiz. Tadi kat tengah-tengah. Okay. So, yang ni kita klik dekat belah kiri pula edit quiz. Sama je tadi. Okay. Saya klik button add. A new question. Saya pilih short answer. Okay. Saya klik add. Okay. Question 2 pula. Okay. Q2. Okay. Untuk short answer, kita setkan jawapan dia depend lah. Sama ada must match ataupun dia ada 2 sensitivity di sini. So maknanya yang must match ni dia kena betul-betul font yang huruf besar huruf kecil pun dia kena sama. Contoh yang ni jawapan yang kita set. Sini. Okay. So jawapan yang ni betul 100%. Okay. So kalau kita set case sensitivity ni yes. So student ni mesti typing dia sama dengan ni. O mesti huruf besar.
Tapi kalau kita set no case is unimportant, so walaupun student ni jawab O kecil, dia tetap akan mendapat jawapan 100 markah. Ataupun kita boleh set juga kat sini, optionnya O kecil. Kerana O dia kecil, kita bagi 90 saja persen. Okay. So, saya save changes. Okay, itu untuk soalan yang berbentuk structure. Okay, kita klik preview. Okay, student akan dapat berbentuk macam ni lah. Dia akan typing jawapan tadi. Okay. Okay. Ada satu lagi contoh soalan yang biasanya lecturer pakai. Dia menggunakan berbentuk essay. Okay, essay ni maknanya student boleh attach jawapan dalam soalan ini. Okey, untuk lecturer yang nak student attach jawapan dia, bakal menggunakan quiz lah. Okey. Okey, kita klik dekat a new question. So, kita pilih essay. Add. Okey. Untuk Q3. Okey, ni soalan question tag. Okey, respon option ni sama ada dalam bentuk HTML editor ni maksudnya di format HTML lah. Okey. Yang ni option untuk sama ada student ni kena typing ataupun option yang kepada dia. Dia nak jawab kat sini ataupun dia nak attach file. Untuk attach file, kita kena set kat sini. Berapa attachment yang kita allow. Contoh saat ni saya nak allow satu saja. So, bila kita set text input is optional, attachment pun kita boleh set. Sama ada dia nak attach ataupun tidak, dipulang pada student ni lah. Okay. Ini option untuk attachment dan juga text input. Okay. So, bentuk file, kita ada macam-macam jenis bentuk file. Biasanya kita tinggal blank kosong lah. Pasal kita tak tahu student ni nak submit dalam bentuk Word ataupun PowerPoint ataupun PDF. Okay, just leave it blank. Okay. Okay. Lepas tu kita klik Save Changes. Okay. So, saya nak preview soalan yang berbentuk essay tadi. Okay, ni yang berbentuk essay. Student boleh typing jawapan dia ataupun boleh attach file. Okay. Okay, baik. Okay. Untuk paparan quiz ni juga, kita boleh customkan, kita nak apa orang kata, nak customize lah, nak bagi nampak lebih teratur. Kita boleh edit heading paparan soalan, paparan quiz kita. Contoh kat sini saya nak buat soalan MCQ dan structure. Okay. Okey, yang ni saya buat soalan essay. Okey, bila kita nak preview quiz yang kita dah siap, kita create soalan tadi, kita pergi kepada sebelah kiri kita ni, dia ada button preview. Okey, kita klik dekat preview.
Okey. Contoh, saya klik start attempt. Okey. Ini belah kiri ni paparan bagi student lah. Dia ada yang kita dah set, ada soalan MCQ, dia ada 2 soalan, soalan esei dia ada 1 soalan. Okey. Bila student ni jawab, dia akan klik next je. Okey. Okey. So, saya return balik. Okey, ada soalan setakat ni? Uh, Ada satu soalan. ya, Bagaimana cara kita nak upload soalan dalam bentuk Moodle, ke dalam LMS? dalam bentuk mudah macam mana? Itulah saya, boleh tak siapa ni, Sarina Ismail, Dr. Sarina, unmute, lepas tu maklumkan dalam apa maksud dalam bentuk Moodle tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mudah kan bila kita dapatkan buku dari buku kan kita ada test bank kan? Oh, okey. Test bank daripada soft copy buku. Betul. Okey. Lepas tu saya nak tahu cara macam mana kita nak upload software, bukan software lah, test bank tu masuk ke dalam LMS. Test bank macam mana, Doktor? Kira Bila dia soalan, dia dah ada readily soalan bila ada supplier jual buku ataupun datang bagi buku. So Okey. Dr. Sarina nak gunakan soalan tersebut yang diberikan tu. Okey. Okey, mungkin soalan dalam bentuk words ke macam mana tu? Soalan selalunya dalam bentuk PDF ke atau macam mana, Dr. Sarina? Dia memang dia bubuh Moodle. Dia ada jenis-jenis dia kan. Dia kata yang boleh kita masuk ke dalam sistem macam kita punya LMS adalah Moodle kan. Dia terus je kita boleh upload dekat situ. Okey, macam ni. Doktor. Kalau Doktor ada soalan dalam bentuk mudah, okey. So untuk Doktor upload ke dalam kursus Doktor ni, sebelah kiri ni kita ada bahagian question bank. Okey. Doktor klik dekat question bank ni. Okey. Bawah question bank ni dia ada bahagian import. Okey, Doktor klik dekat import. Okey. Dekat sini Doktor boleh tengoklah bentuk file yang sistem kita benarkan untuk diimport. Contoh macam Doktor tadi, mungkin Doktor kata dalam bentuk Moodle. Okey. Untuk bentuk Moodle, Doktor klik je kat Moodle ni. Okey. Lepas tu Doktor dekat general ni, Doktor set dekat kategori mana Doktor nak import soalan Doktor tadi. Okey. Contoh kat sini saya ada LMS 01. So saya nak import dekat kategori ni, soalan ni. Okey. Saya klik dekat choose file. Doktor choose file yang Doktor ada tadi. Okey, Doktor masukkan. Contoh kat sini saya tak ada lah. Okey. Lepas tu Doktor just klik import saja. Okey. Yang ni untuk import soalan Doktor. Okey, tapi saya tak pastilah. Okey. Kan Doktor kena contact kita orang balik lah. Nanti kita check balik.
Rasanya rasanya Hmm. betul dah tu kot. Betul. Terima kasih Okey. banyak. Assalamualaikum. Okey, Doktor. Salam. So, ada soalan lagi? Rasanya saya dah cover untuk yang basic level. Kalau ada soalan boleh teruskan tanya. Kalau tak ada soalan, kita ada Ada soalan? lagi 6 minit sebelum berakhir session ni for basic LMS. Ambillah peluang yang ada untuk bertanya mana-mana ketidakpastian. Okay, ada satu soalan lagi. Boleh tak upload soalan dalam bentuk Word or PDF file? Ini biasa Dalam okey. bentuk Words dan juga atau PDF file. Kalau bentuk PDF tak boleh upload. Kalau dalam bentuk Word dia ada format-format dia yang tertentu. Okey. Contoh kat saya buka tadi kat Commercial Bank tadi. Okey. Okey, dekat import ni. Format dia ada ni saja yang dibenarkan. Icon format, blackboard, embed, di format. Kalau dalam bentuk Word tadi, saya cadangkan doktor kontak dengan kita orang. Nanti kita orang bantu doktor format untuk import dalam bentuk Word tadi. Pasal dia ada format-format dia dan tertentu. Dia tak boleh upload terus saja. Nanti kita akan bantu doktor. Okey. Baik, so nanti Dr. Fatimah boleh, Fatimah Noor boleh contact team e-learning for further explanation dan juga assistance. And kita proceed dengan Dr. Norlin. Salam Cik Khairul. Saya nak bertanya mengenai e-voting. Adakah vote dari student perlu disubmit pada waktu tertentu saja? E-voting. Hmm, E-voting tadi kita tak cover kan doktor kan? tak cover. Maybe next next series. Next series kot kita cover sebab afterwards semua participant you will be given a task untuk completekan by PPBI and then lepas tu we shall continue dengan second part kot for LMS insyaAllah. Boleh Dr. Norlin? Wan Nur Hafizah, saya berminat untuk belajar tentang badges. Okay, we shall proceed untuk the second part of LMS. Boleh? Yeah. Boleh Yes. Cik Jah? Okay, insyaAllah. Right, so okay, saya rasa we are nearly towards the end of the session. Another 3 minutes to 12. So another 3 minit, kalau ada apa-apa lagi persoalan bolehlah diajukan kepada our team. And then if you do need any kata face-to-face assistant, do come to our office di bawah pohon Asam Jawa di sebelah Cafe Aquatrop. And then bear in mind, please do make an appointment dulu ataupun call our team. Even our team memang available kat sini untuk menjaga penjarakan sosial, insyaAllah. Alright. So itu saja daripada tim kami. Di ruangan cek ada daripada urus dia PPBI untuk mengisi borang maklum balas latihan as been given dia punya URL sebagaimana dalam ruangan cek. So bagi pihak e-learning, saya dan juga Encik Khairul dan juga the rest of team e-learning yang berada bersama pada pagi ini untuk assist para pensyarah semua, mengucapkan ribuan terima kasih for staying with us daripada jam 10 pagi tadi sehingga sekarang. Dan terima kasih kepada pihak PPBI kerana telah menjemput kami dan insyaAllah kita boleh we shall plan for next session sebagaimana ada beberapa ada beberapa terms ataupun task lagi yang berminat untuk mempelajarinya dengan lebih lanjut dalam LMS. InsyaAllah kita akan
kita akan berjumpa lagi for our next session insyaAllah. So ada satu task akan dipostkan oleh di email. Saya tak pasti PPBI nak emailkan task kepada para peserta pun ataupun macam mana? Boleh doktor, para- kita akan email doktor. Akan email kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Baiklah, so okey, kepada semua ada satu task yang perlu disiapkan based on this morning session, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi for another session untuk part seterusnya, dan juga beberapa lagi item-item yang difikirkan boleh diajukan kepada pihak PBI untuk kita cover pada masa akan datang insyaAllah. Terima kasih. Sekian dahulu daripada kami, daripada saya dan juga tim e-learning, Encik Khairul, kita ada Encik Andi, kita ada few more, Encik Nizar, kita ada Encik Nordin, kita ada Encik Hafiz dan sebagainya yang juga hadir pada pagi ini untuk assist anda semua. Terima kasih, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.